Jumpa kembali dalam Siaran Saat Pagi Malaysia. Seterusnya, di siaran hari ini kami nak kongsi kepada anda berkenaan kesedaran fisioterapi. Fisioterapi ini penting sebenarnya sebab ramai yang ambil mudah, terutamanya orang awam. Sebab kalau atlet, dia diberikan kesedaran untuk mengambil fisioterapi ini dan juga memperbaiki di mana bahagian anggota badan mereka yang terlibat dengan kecederaan. Jadi ini kita beri kesedaran untuk orang awam sebenarnya sebab penting fisioterapi ini. Baik, kita ada pakarnya, Puan Daliza Hani Ali Kalam, pakar fisioterapi kesihatan wanita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, baik. Mukadimahnya saya rasa elok kita cerita terlebih dahululah apa itu sebenarnya fisioterapi. Okey, fisioterapi adalah satu proses ataupun rawatan komprehensif untuk kita nak membantu memulihkan pesakit untuk mendapatkan secara optimum dia punya fungsi fizikal. Jadi daripada contohlah, analogi yang paling mudah saya katakan, daripada tidak boleh berjalan, kita bantu proses untuk berjalan. Jadi pada stroke, pada lumpuh, kita bantu untuk proses menggerakkan balik otot-otot yang dalam disfungsi. Ini role fisioterapi untuk membantu dari segi fungsi fizikal secara keseluruhan. Puan Hani, biasa kalau bercakap tentang fisioterapi ini memang dikaitkan dengan untuk kita membantu menggerakkan semula otot-otot pesakit. Sebab ayah saya pernah menghadapi mild stroke. Jadi melalui proses fisioterapi itu agak lama. Cuma ada yang mencadangkan juga selain daripada fisioterapi, alternatifnya adalah urutan kampung. Jadi sama atau tidak fisioterapi dan juga urutan-urutan tradisional? Okey, urutan ini boleh jadi satu misconception juga, misconception daripada macam masyarakat. Dia rasa macam fisioterapi, tukang urut. Jadi sebenarnya mungkin saya nak jelaskan juga, urutan adalah salah satu treatment yang kami lakukan. Jadi untuk menjawab soalan Encik Andy tadi, urutan tradisional ni lebih kepada membantu keseluruhan rawatan pesakit, tapi mungkin daripada tradisional. Tapi dari segi approach daripada fisioterapi sendiri, dia lebih kepada moden dan lebih kepada clinical evidence. Jadi kita melakukan research, kita melakukan proses uji kaji, baru dapat satu rawatan, baru kita jalankan kepada pesakit. Jadi approachnya berbeza. Jadi ada orang masyarakat mungkin dia punya kepekaan mungkin lebih pada tradisional, tapi di sini saya nak tekankan juga yang lebih kepada fisioterapi ni membantu dari segi kembalikan fungsi fizikal, tapi dari segi clinical evidence, dan kita ada sertifikat fisioterapi untuk membantu konsep itu. Adakah untuk seseorang individu itu menghadirkan diri ke tempat-tempat tertentu untuk fisioterapi memerlukan ubat-ubatan untuk mereka membantu meningkatkan keupayaan mereka apabila tidak berada di kawasan fisioterapi tersebut? Okey, jadi fisioterapi itu sendiri adalah satu proses senaman fizikal. Jadi kita memerlukan ubat-ubatan, kita memerlukan sebarang bantuan, mungkin alat ada, tapi mungkin lebih kepada spesifiknya lebih pada manual terapi. Jadi memang hands on. Jadi yang kelebihan fisioterapi ini sini adalah tangannya. Jadi kita ada manipulation, kita ada urutan salah satunya, dan bukan sahaja fisioterapi adalah urut, tak, dia adalah salah satu treatment sahaja. But still perlu dilengkapi ataupun selari dengan rawatan-rawatan lain juga. Betul, untuk menyembuhkan penyakit secara sepenuhnya. Jadi kita panggil ini adalah multidisciplinary approach. Jadi doktor bekerja sekali, fisiologi sekali, nurse sekali, farmasi juga. Jadi untuk dapatkan kesembuhan satu pesakit, dia memerlukan semua approach ni supaya dapat maksimumkan dia punya kesembuhan. Sebab masih ada persepsi bahawa tak apa untuk berdepan masalah macam mild stroke. Pernah juga ada yang advice saya kata, dah stop pergi hospital, kata pergi buat rawatan kampung saja. Sebab as time goes by sama je. Sebab macam Puan katakan tadi, ada yang beranggapan bahawa fisioterapi ini adalah urutan semata-mata, tak boleh. Masih ada ke persepsi yang sebegitu dalam kalangan masyarakat kita pada masa kini? Sejujurnya mungkin ada juga, tapi mungkin sekarang saya boleh katakan secara positif awareness makin bertambah. Jadi sekarang kita ada daripada akses untuk fisioterapi dah makin banyak. Kerajaan kita memang ada, swasta private pun ada. Jadi mungkin awareness tu ada, tapi mungkin dari segi kepekaan apakah penyakit yang boleh kita pergi fizio ni, itu mungkin kurang. Jadi mungkin orang rasa futsal, kecederaan futsal boleh pergi fizio, ataupun stroke boleh, tapi sebenarnya banyak lagi mungkin saya boleh kongsikan. Antara cabang yang fisioterapi boleh bantu adalah cardiorespiratory, pernafasan. Jadi kalau macam ada anak baby yang macam ada masalah pernafasan, ada kahak, fisioterapi akan datang. Dia suction kahak, kita memang ada pergi ICU juga, kita ada pergi rawatan ward biasa, walk in pun ada. Itu cardiorespiratory.
kita ada juga bahagian ni untuk kesihatan wanita. Ini saya punya pekerjaan jugalah. Macam untuk antenatal, postnatal class. Jadi macam persediaan untuk ibu mengandung. Fisioterapi pun ada role juga. Macam mana dari segi nak beranak dengan cara normal, secara baik, secara lancar. Ya, ada. Jadi tak terhad kepada kecederaan otot sahaja. Sebab nak tanya tadi, siapa yang sebenarnya layak untuk mendapatkan perkhidmatan fisioterapi ni? Maksudnya untuk mereka yang kita nampak kelihatan sihat physically juga boleh mendapatkan rawatan fisioterapi sebenarnya? Secara mungkin saya kongsikan flow dia. Selalunya kalau untuk kerajaan kita boleh dapatkan konsultasi daripada doktor dahulu. Jadi bila doktor dah screening, okey, encik ataupun memerlukan rawatan rehabilitasi, nanti akan refer kepada fizio. Jadi fizio akan continue untuk rawatan rehabilitasi lah. Tapi kalau macam untuk pergi ke private, mungkin ada yang dari segi center yang mungkin terima walk in ataupun by booking jugalah. Selain daripada wujudnya misconception, apa lagi cabaran dihadapi oleh fisioterapis masa kini? Jadi mungkin dari segi generalnya fisioterapi ni sangat-sangat rapat dengan pesakit. Jadi kita kalau di hospital ataupun daripada center sendiri, kita lebih meluangkan masa. Contoh 1 jam lah kita dengan pesakit itu. Jadi cabaran saya boleh kongsikan adalah untuk keberjayaan rehabilitasi proses itu memerlukan konsistensi disiplin daripada pesakit. Jadi cabarannya adalah mungkin awareness bagus datang ni, kita nak buat senaman, kita nak buat rawatan lah. Tapi mungkin dari segi cabarannya adalah untuk nak konsisten dari kita punya prescription exercise. Kita kalau contoh orang datang ke doktor dapat ubat, kita kalau datang kat fizio kita bagi senaman. Jadi selalunya inilah cabaran dia. Especially untuk warga emas, orang betul. Dia memerlukan lebih perhatian, dia perlukan monitoring. Sebab bapak saya pun agak susah dia bila setiap kali nak kena pergi rawatan fisio tu macam apa sebenarnya yang menyebabkan mereka untuk agak sukar untuk konsisten? Adakah disebabkan perkhidmatan yang diberikan itu tidak memberikan kesan ataupun mungkin hubungan antara dia dan juga fisioterapis? Ini sangat-sangat subjektif sebenarnya. Dari segi keberkesanan, untuk contohlah saya bagi contoh ke stroke, kita tak boleh dapat daripada 1 hari 1 bulan untuk keberkesanan. Dia perlukan disiplin daripada pesakit dan juga mungkin ahli keluarga untuk membantu dari segi macam bagi sokongan, encouragement semua. Tapi kalau mungkin sometimes kita faham, contoh orang stroke, kita kan sometimes dia rasa disencourage. Contoh ini fisioterapi bukan sahaja memberi senaman secara fizikal, tapi kita bantu juga untuk emosi, kestabilan emosi. Jadi kadang-kadang cabarannya inilah macam bagi warga tua kan, dia punya emosi tak stabil. Jadi dirasakan kenapa perlu saya perlukan teruskan rawatan ini, sedangkan saya rasa umur saya ni memang macam ni lah, umur saya normal lah, ada masalah macam ni. Tapi tidak, kita nak pastikan dia ada kelangsungan yang baik untuk dalam hidup dia lah. Selain daripada itu, untuk membantu proses pemulihan juga, selain daripada fisioterapis dan juga rawatan-rawatan lain, diri sendiri juga, macam bapa saya ada mild stroke, tapi pada masa sama susah juga nak kekang habit dia merokok. Itu pun satu masalah juga. Fisioterapi macam mana pun, konsisten macam mana pun datang, tapi kalau benda-benda yang menyebabkan anda menghadapi penyakit itu anda tidak dapat elakkan pun tidak dapat membantu proses pemulihan sebenarnya. Dan mungkin salah satu alternatif sekarang, kebanyakan pusat fisioterapi sekarang menawarkan home visit. Jadi macam contohlah kekangan masa nak datang hospital ataupun tak ada orang nak hantar. Ini banyak memang kita jumpa macam makcik yang macam tak siapa nak hantar saya dek. Jadi kita tawarkan home visit. Jadi lebih masa dengan pesakit dan lebih konsentrasi lah. Jadi dia tak perlukan habiskan masa untuk menunggu ataupun sebagainya lah. Jadi lebih efisien. Tapi ini pun masih lagi perlukan educate lagi lah, kena beri kesedaran yang kita ada offer servis itu. Apa kekerapan untuk menjalani fisioterapi ini berapa banyak dalam seminggu, sebulan? Ini sangat subjektif juga. Depends pada condition juga, depends pada severity. Macam mungkin saya boleh katakan kalau contoh keadaan tu agak severe, mungkin lebih frequent kena datang ke jumpa fisioterapi lah. Yang ini memang kita bila datang ke jumpa kita baru kita akan bincang. Selalunya kadang-kadang ada juga yang macam tanya dari segi macam tanpa ada diagnosis. Jadi kita susah nak bagi tahu dari segi secara detail. Jadi kita perlukan, kita boleh check juga dan kita bagi tahu bagaimana frekuensi untuk treatment tersebut. Untuk Puan Hani yang memang sudah berada dalam bidang fisioterapi ini, apa agaknya antara perbezaan sistem fisioterapi yang terdahulu dan juga kini yang dapat kita lihat perbezaannya dengan ketara? Jadi mungkin dari dahulu dan sekarang memang sangat berbeza. Kita lebih moden, lebih katakan
banyak yang teknologi yang kita bantu dalam fisioterapi ni. Daripada dulu mungkin kita lebih pada manual terapi, tapi sekarang mungkin kita dah memberi tekanan kepada bantuan alat. Okey, kita ada terapi elektro contohnya. Contohlah ini adalah management untuk pain management lah. Jadi kalau katakan certain condition tak dapat dibantu dengan manual terapi, yes, ini akan membantu untuk membantu pesakit tersebut. Teknologi semakin berkembang, Ya, betul. tapi professional physiotherapist bagaimana jumlahnya semakin bertambah yang minat dalam bidang ni? Okey, dari segi macam profession keseluruhannya, saya boleh katakan mungkin dari segi percambahannya daripada universiti tempatan, local private college juga, dan menawarkan banyak kursus ini. Jadi mungkin sama ada anak-anak muda sendiri je yang nak tahu, okey, fisioterapi ni apa dan berminat tak nak masuk. Jadi bagi saya, pendapat saya sebagai fisioterapi, inilah bidang yang di mana kita dapat satu kepuasan bila kita dapat tengok pesakit improve daripada tidak daripada koma, daripada baring atau katil, dah boleh bergerak bangun, dah boleh berjalan. Itulah satu kepuasan untuk fisioterapi sebenarnya. Okay, dan namanya pun terapis, maksudnya nak melihat perubahan yang positif terhadap pesakitnya ya. Okey, baik, terima kasih kepada Puan Hani hari ini berkongsi dengan kami sedikit sebanyak berkenaan dengan kesedaran fisioterapi. Semoga dapat memberi manfaat dan juga memberikan ilmu baharu kepada anda mengenai bidang ini, dan juga bagi anda yang sebelum ini tidak ada persepsi yang tidak betul mengenai fisioterapi, mungkin ini dapat memperbetulkan juga persepsi anda terhadap fisioterapi ini. Pergilah kepada yang pakar, insya-Allah.